Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, limpahnya pada 8 Ramadan pada hari ini bersamaan dengan 20 hari bulan April tahun 2021. Sekali lagi kami di Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID Kementerian Belia dan Sukan bersiaran bersama anda di Facebook Live bersama dua panel yang hebat. Jadi sebelum saya teruskan kita punya perbincangan, sebelum saya teruskan kita punya topik, sebelum saya teruskan orang kata apa, memperkenalkan siapa panel jemputan kita pada hari ini, elok kita saksikan montaj bersama. Okey, tanpa melengahkan masa. Saya memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Datin Sri Ismailina Ismail. Okey, Datin Sri, boleh tak kalau saya nak orang kata apa, baca sedikit biodata Datin untuk kita kenalkan kepada audiens. Okey, nama diberi adalah Datin Ismailina binti Ismail. Okey, memiliki ijazah sarjana muda ekonomi daripada UIA dan juga memiliki 2 master. Hebat panel kita ni, memiliki 2 master, iaitu Master Pentadbiran Perniagaan dan juga Master Counselling. Jadi yang sebelah saya ni bukan calang-calang. Ini adalah CR, kaunselor berdaftar. Betul, Datin Sri? Okey, kemudian sekarang Datin Sri tengah melanjutkan pengajiannya dalam bidang sarjana, yakni kedoktoran, doktor falsafah. Jadi, itu dulu Datin. Untuk permulaan. Boleh ya Datin? Boleh. Tapi kalau cakap berkenaan dengan pengalaman orang kata dengan kerja sosial, Datin merupakan motivator dan juga orang kata apa, penceramah bebas untuk pembangunan modal insan. Jadi banyak benda yang kita nak bercakap dengan tajuk ni. Saya tak nak bagi tahu lagi tajuk apa, tapi tajuk ni memang sangat sesuai. Okey, di sebelah saya yang kata apa, tidak asing lagi. Kalau kita buat Facebook live tu, inilah orangnya. Paling sikit pun 50,000 K view je. 50,000 K. Rahsia? Belum lagi. Rahsia tak nak bagi tahu lagi apa rahsia tu. Kekallah rahsia. Okey, tapi nampak rahsia tu adalah memberi senyuman. Okey. Jadi yang sebelah saya adalah Ustazah Asma binti Harun. Okey, Ustazah Asma binti Harun merupakan pendakwah, motivator, penulis buku dan pengasas dan penaung NGO Sahabat Amakir. Okey, pengarah Hijrah Excel AF Sdn Bhd. Betul Ustazah. Okey. Saya nak berkongsi Ustazah adalah memiliki master dalam bidang pengajian Islam dan merupakan memiliki ijazah sarjana muda syariah Al-Azhar Mesir. Jadi ini pun kita kenalkan seringkas yang mungkin, sebab saya tahu semua orang tengah tunggu dan berkali-kali orang semua call, semua nak tahu apa tajuk kita pada hari ini, dan tajuk kita hari ini adalah tajuk yang sangat ditunggu-tunggu terutamanya oleh kaum wanita. Tajuk kita hari ini adalah Apabila Suri Bersuara. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya nak minta Datin Sri dulu. Boleh Datin Sri? Saya nak minta Datin Sri dulu. Okey, kita orang kata bercakap tentang kepimpinan. Bercakap tentang kepimpinan selalunya sinonim dengan kaum lelaki. Kaum perempuan ni dia jarang. Jarang. Kita kalau perempuan jadi ikon, jadi pemimpin ni, dia agak macam pemimpin Okey, jadi saya nak minta Datin Sri berkongsi sikit. Apa maksud definisi yang boleh kita lontarkan, yang boleh kita kongsikan definisi kepimpinan itu. Okey.
Terima kasih Cik Izan. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada ILIT dan juga tahniah kepada ILIT kerana telah mengadakan forum yang sebegini. Tetapi bila mula-mula kami dapat jemputan tu, saya bertanya juga Ustazah, tajuk apabila suri bersuara ni sebenarnya kena ada banyak slot. Banyak-banyak slot sebenarnya, banyak perkara yang kita kena bincangkan. Tetapi kita fokus kepada soalan yang pertama, iaitu soalan tentang kepimpinan. Pada saya, kepimpinan ni kita tak perlu tengok pada buku-buku kepemimpinan. Kita tak perlu tengok kepada guru-guru kepemimpinan. Tapi kita melihat kepada asasnya, kepemimpinan ni pada saya adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dan pada saya, kepimpinan ini bukan hanya terletak kepada usia, pada gender, tetapi ia merangkumi satu aspek yang amat luas. Tetapi kalau kita lihat kepada perkara asasnya juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, dia ada cakap bagaimana setiap kita yang dilahirkan ke bumi ini dilahirkan sebagai khalifah. Sebab itu bila orang tanya saya pasal kepemimpinan, pada saya setiap seorang daripada kita yang menonton pada ketika ini, yang berada di studio adalah pemimpin. Perkara paling asas, kita menjadi pemimpin kepada diri sendiri. Sebab bila kita jadi pemimpin kepada diri sendiri, maka selepas itulah akan keluar bagaimana kita menghormati diri kita, bagaimana kita menghargai ciptaan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita nak menggunakan segala kekuatan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah. Itu bercakap pasal diri sendiri. Kalau kita dapat lihat kepada kepimpinan ini dari segi sudut memimpin diri kita sendiri, insya-Allah kita tidak akan tersasar daripada perkara-perkara yang negatif yang membawa kita kepada perkara-perkara yang merugikan diri kita sendiri. Yang keduanya, kita pergi luas sikit, pemimpin dalam keluarga. Sama ada kita ni seorang kakak ataupun seorang ibu ataupun seorang adik-beradik, anak saudara, kita tetap perlukan memimpin. Kita mak saudara ke, kita tetap kena memimpin. Dan yang berikutnya, kita pergi jauh sikit, merebak kepada jiran tetangga dan juga masyarakat. Kalau masyarakat ni dah sampai level ustazah lah, kan? Kerana ia boleh memberi impak dan juga pengaruh yang amat baik kepada masyarakat. Kita perlukan. Dan bila kita bercakap tentang pada ketika ini kita bercakap tentang kita kena capai 30% dalam semua sektor. Tetapi saya selalu bercakap bahawa kepemimpinan bukan hanya boleh diukur sama ada dia adalah pengarah syarikat. Sama ada dia ada 2 master, sama ada dia adalah orang yang berkejaya. Sebenarnya pemimpin ni, suri rumah tangga pun boleh jadi pemimpin. Betul. Orang yang hanya setakat SPM pun boleh dipanggil sebagai pemimpin. Sebab tu kalau kita bagi mereka yang belajar tentang kepemimpinan, dia ada pemimpin yang dilantik. Yang dilantik tu maknanya macam mak, kita pemimpin dalam keluarga. Betul. Tetapi kita ada juga opinion leader. Betul. Dia tak ada jawatan, dia tak ada peranan khusus. Tetapi bila dia bercakap, orang dengar dan orang ikut. Betul. Saya rasa cukup sampai situ sajalah. Okey. Okey, ini adalah round pertama. Okey, round pertama. Dan saya nak minta, jangan lupa tekan butang like dan share. Sebab kita ada lagi, jangan lupa jangan kedekut untuk tekan butang like dan share. Itu daripada pendapat daripada Datin Seri. Saya nak tanya pula pendapat daripada Ustazah. Kalau kita tengok tu, itu yang kita tengok depan mata. Tapi kalau kita balik-balik kepada sirah di zaman Rasulullah, kan, kita tengok betapa Siti Khadijah tu sebenarnya seorang pemimpin yang hebat. Kan, dia sentiasa menjadi kekuatan Nabi Muhammad Rasulullah. Orang kata apa saja pun Rasulullah menghadapi ketika kesusahan ketika itu, Siti Khadijah sentiasa ada di sisinya. Dia maksudnya dikira pemimpin. Betul tak Ustazah? Betul. Jadi saya nak tanya Ustazah, apa pandangan Ustazah tentang maksud definisi pemimpin daripada segi pandangan Islam? Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami pertolongan-Mu, permudahkanlah urusan kami pada petang yang barakah ini. Dan kita mohon Allah membuka belenggu yang mengikat lidah kita agar apa yang kita sampaikan difahami. Apa yang kita sama-sama sampaikan mampu menjadi satu ilmu yang bermanfaat, yang mana memberi panduan kepada diri sendiri dan para pendengar sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu iLead. Ejaan dia ILEAD. Maksudnya I pemimpin. Macam tu kan. Subhanallah. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Jadi saya sedang bersama dengan orang nombor 1, maksudnya orang kuat, pemimpin bagi pemimpin belia dan sukan, iaitu isterinya. Subhanallah. Bersama dengan yang berbahagia Datin Seri Ismailina binti Ismail selaku pengerusi Puspanita Kementerian Belia dan Sukan. Automatik bila pengerusi Puspanita ni dia adalah orang nombor 1 lah dalam kementerian tersebut. Nombor 1 di sebalik tabir. Terkejut pula kan. Bukannya Datin Seri kontrol Datuk Seri tak. Masya Allah. Tapi sangat penting ya di sebalik tabir ni, Masya Allah. Bukan semua orang Allah pilih untuk berada di hadapan. Dan di hadapan tu kita nampak mungkin seorang dua, tapi di belakang tu lebih ramai. Masya Allah, bagaimana Datin Seri tetap menguatkan suami bila ditanya bagaimana Rasulullah dikuatkan Khadijah. Jadi pemimpin Rasulullah pemimpin yang terulung, dan daripada umat Nabi Muhammad ada ramai lagi pemimpin-pemimpin walaupun dalam bidang yang berbeza. Masya Allah. Dan sudah tentu Khadijah itu sentiasa lahir. Khadijah itu adalah satu sejarah berulang dalam diri wanita. Dan kalau di sini kita boleh katakan timbalan Menteri Wanita, sorry. Datin Seri Ismailina. Subhanallah adalah saya sebut tadi timbalan Menteri Wanita, maksudnya timbalan kepada pembantu kepada menteri kita. Masya Allah. Dan saya ucap tahniah jugalah kepada Menteri Belia dan Sukan dan juga kementerian. Pencapaian yang sangat baik yang dicapai oleh Sukan Negara. Suami saya sempatlah tadi dan kereta ni, Encik suami, terima kasih ya, sentiasa setia bersama menemani menyokong perjuangan. Masya Allah, pencapaian badminton yang luar biasa. Kemudian ada yang sempat saya baca tadi tu, larian pecut yang luar biasa, orang Senawang kan, orang Negeri Sembilan, orang muda, dan macam-macam lagi lah. Dan kita juga dalam tahun 2020 persaraan Lin Chow Wei, lepas tu pemain Nicole David, squad. Bersara, squash negara bersara. Jadi macam-macam lah warna-warni 2020-2021. Jadi mudah-mudahan semua yang ada di sini, sebab di hadapan saya adalah yang terlibat secara langsung dengan sukan negara. Terima kasih yang berada di studio. Ramai juga ni saya kira di sebalik tabir dan sebagainya. Dan saya seronok tadi Encik cameraman kita, sebab dimula dengan doa tadi. Kan? Encik doa tadi tu kan? Ke Encik buat apa? Subhanallah. Sebab jarang saya jumpa cameraman bila dia nak mula tu dia tadah doa. Jadi mungkin bulan Ramadan dia berlaku macam tu, wallahualam. Tapi bila saya nampak cameraman berdoa, saya terus berdoa. Sebab kita bukan buat perkara yang biasa-biasa pada petang ni. Kita sedang berada di satu taman syurga Allah. Majlis ilmu adalah satu taman syurga Allah, sama ada yang hadir di sini ataupun di alam maya. Jadi mudah-mudahan Allah akan pilih kita semua untuk di taman syurganya sebenar di akhirat kelak. Jadi terima kasih juga kepada pengerusi yang sangat semangat, Tuan Haji Muhammad Aswandi selaku Ketua Pengarah iLead, yang bahagia Datuk Haji Roslan, yang berbahagia Encik Muhammad Nizam, Dr. Haji Hanafi bin Harun. Ada ya doktor? Ada. Subhanallah. Ada doktor, kita relax kan sebab ada doktor. Okey, ada Dr. Haji Hanafi, Puan Syafinar dan juga pengarah-pengarah semualah yang hadir sama. Masya Allah. Saya sukalah sebutkan sebab Datin Seri adalah tuan rumah, saya adalah tetamu. Jadi kita mengalu-alukanlah kehadiran semua. Soalan dan saya cuba jawab ringkas sebab mukadimah dah panjang. Bila tanya apakah erti kepimpinan khusus kepada wanita. Masya Allah. Sebab bila sebut pemimpin, kita bayangkan lelaki kan? Perempuan duduk di belakang. Tetapi berbeza sebagaimana Allah berfirman dan hadis Nabi.
Dan ia sama seperti mana Datin Seri ulas tadi. Pertama, cuba kita lihat satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kalau siapa yang nak rujuk, sahabat-sahabat yang berada di rumah dan sebagainya, Allah menaikkan darjat kita sebagai khalifah. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang sangat hebat. Kalau kita memahami, kalau kita baca tu kita faham maksud, naik bulu roma lah orang kata. Tapi kita tak sedar betapa hebatnya Allah menaikkan kedudukan kita di hadapan para malaikat. Wa idh qala rabbuka, apabila Tuhanmu berkata kepada siapa? Kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini para pemimpin, akan dijadikan pemimpin. Lepas tu apa jawapan para malaikat? Malaikat menjawab qalu, lalu para malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau ingin menjadikan pemimpin itu di kalangan yang bakal menumpahkan darah dan melakukan kerosakan di muka bumi? Iaitu yang dimaksudkan adalah manusia. Ya Allah, para malaikat bertanya, ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan manusia yang mana sifat manusia itu suka menumpahkan darah dan terbukti benar dan merosakkan alam, merosakkan bumi, terbukti benar juga? Lalu apa jawapan Rasulullah, apa jawapan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat sambung lagi sebenarnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, wahai ya Allah, sentiasa menyucikanmu ya Allah. Dan kami ini ya Allah sentiasa menyembahmu ya Allah. Tapi kenapa Allah mahu memilih manusia? Subhanallah. Kemudian jawapan Allah kepada para malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Tuan-puan dimati Allah sekalian, manusia, kita ni, perempuan ke lelaki, siapa pun, kalau betul-betul kita menjalankan tugas sebagai khalifah, kita boleh jadi lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi jika kita tak beramal dan tak buat tugas kita sebagai khalifah, kita boleh jadi hina lebih daripada binatang. So itu manusia ni berada di tengah. Kalaulah kita ini menjadi manusia yang saleh. Okey, sebelum tu saya jelaskan satu prinsip. Sebagai manusia, kita memegang dua title. Satu title hamba, satu title khalifah. Dan kalau kita tengok, hamba dan khalifah adalah sesuatu yang bertentangan. Macam mana seorang hamba boleh jadi khalifah? Dan macam mana khalifah boleh jadi hamba? Subhanallah. Hamba Allah, iaitu hamba Allah yang saleh. Taat perintah Allah, jadi hamba di hadapan Allah. Kecil depan Allah, hina depan Allah. Tetapi saat kita memegang jawatan khalifah, subhanallah, ketika itu kita perlu menggunakan segala kelebihan yang Allah bagi untuk memimpin, untuk membuat kebaikan. Sebab itu Allah tundukkan muka bumi ni untuk manusia sebagai khalifah. Kalau kita tengok, tuan-puan dimati Allah sekalian, bangunan kita ni berapa tingkatnya? 10 tingkat. Subhanallah, 10 tingkat. Tinggi ke rendah? Biasa je lah. Biasa. Tapi tinggi daripada kita kan? Betul. Tapi dan Allah berikan kelebihan kepada manusia untuk membina bangunan yang jauh lebih tinggi daripada dia. Walaupun dia rendah, dia mampu membina bangunan yang lebih tinggi. Dan manusia menguasai bangunan ni. Dan manusia juga yang menyusun batu-bata. Kerana apa? Allah berikan kelebihan mampu memimpin lalu membina sebuah bangunan. Sama juga Allah menundukkan udara untuk manusia. Kalau kita tengok binatang mampu terbang, manusia lagi laju daripada burung, kapal terbang, jet dan sebagainya. Bagaimana dengan sifat khalifah Allah beri kepada manusia, akal, akhirnya manusia boleh menundukkan ruang udara. Sama juga dengan lautan. Kita tak ada insang. Seperti mana? Ikan boleh bernafas. Tapi manusia boleh hidup lama di bawah melalui kapal selam dan sebagainya. Itu adalah sifat khalifah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia tak ada bisa tapi boleh mengawal binatang berbisa. Ular mampu dijinakkan buang bisa. Manusia bukan ganas tapi mampu menjinakkan binatang yang ganas seperti harimau, singa dan sebagainya. Nak sebutnya tuan-puan sekalian, sebagaimana Datin Seri sebut, bila Allah dah angkat diri kita sebagai khalifah, Allah berikan segala apa yang kita perlu. Akal yang tidak ada pada makhluk yang lain. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan aku ciptakan jin dan manusia, aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Dan saya sudahi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang tapi saya baca depan je. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Yang bermaksud setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Hadis Nabi ini bersambung lagi, setiap lelaki ada pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap isteri adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap hamba adalah pemimpin bagi dirinya dan harta tuannya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap raja adalah pemimpin akan ditanya dan setiap rakyat akan ditanya akan kepimpinan. Maksudnya di sini bila sebut pemimpin, bukan kita bayangkan orang di depan. Kita semua adalah pemimpin. Itu hadis yang sahih, Nabi kata setiap daripada kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya akan kepimpinan. Kameraman adalah pemimpin. Dia akan ditanya oleh Allah akan amanah dia menjadi kameraman pada hari ini. Sebab kepimpinan itu dipilih oleh Allah. Saya bagi contoh, dia khalifah. Kalaulah saya ada PhD sekalipun, diminta untuk handle kamera, saya tak mampu. Sama juga wahai para wanita suri rumah sekalian, kerja-kerja di rumah itu ada kerja-kerja kepimpinan dan kita akan ditanya dan kita akan diberi ganjaran walaupun sekadar tugas harian rutin yang sama. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, perumpamaan yang sangat cantik sekali. Orang kata balaghah yang sangat indah. Dijadikan orang kata apa membuka dan menjentik minda kita. Dijadikan sebagai orang kata apa kita sebagai manusia dilihat kerja tetapi mampu membina bangunan yang tinggi. Itu balaghah ataupun perumpamaan yang Ustazah bagi. Orang kata first first round untuk yang pertama. Subhanallah. Okey, subhanallah. Alhamdulillah. Okey, itu yang Ustazah dah kupaskan. Okay, saya nampak Datin dah nampak lagi teruja. Kan nampak lagi excited. Dan perumpamaan-perumpamaan yang kita Ustazah kongsikan dan Datin sendiri pun telah orang kata apa dan mengaplikasikan, mempraktikkan benda itu kan. Jadi saya ingin melihat daripada sudut pandangan Datin. Okey. Cabaran. Bila kita melihat bila manusia hari ini lebih laju. Okay? Lebih laju cara pemikirannya, cara jalannya, cara tindakannya. Okay. Jadi saya melihat dia ada perbezaan orang kata apa tindakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi saya nak melihat sebagai isteri kepada pemimpin yang mula-mula Ustazah sebut tu sebagai tulang belakang yang paling kuat. Apakah cabaran yang Datin lalui untuk ataupun peranan yang Datin mainkan? Satu cabaran, yang kedua adalah peranan untuk membantu Datuk Seri untuk bersama-sama dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang saya lakukan, saya lebih kepada saya lah sebab kita bercakap tentang pengalaman saya sendiri berkongsi sebagai isteri kepada pemimpin. Sebenarnya banyak cabaran. Cabarannya sebab kita mempunyai peranan yang pelbagai. Betul. Ya. Betul. Bila mana kita nak memikul tanggungjawab untuk membantu suami, perkara pertama yang kita kena tahu adalah kita kena ada hala tuju yang jelas. Maknanya sebelum saya nak turun, sebelum saya nak mulakan langkah saya untuk membantu, saya kena fikir di mana hala tuju yang saya nak bawa. Betul. Apa the do's and the don'ts yang saya kena lihat bila saya bawa. Betul. Dan itu termasuklah dalam semua aspek. Dan itu yang saya lihat sebagai satu cabaran. Bermakna bila mana kita nak turun, kita kena belajar tentang siapakah orang-orang, latar belakang orang yang kita akan temui. Betul. Perkara pertama. Kita kena belajar tentang budaya yang ada. Sebab macam saya ni dibesarkan di Kuala Lumpur. Okey. Jadi bila balik Kepala Batas tu, lidah tu kena terus switch kepada Kepala Batas punya switch lidah. Dari segi bahasanya, dari segi caranya. Ya. Lepas tu, kita kena belajar juga apakah antara perkara-perkara yang kita kena pastikan kita tidak buat. Betul. Sebagai isteri pemimpin, saya juga kena faham bahawa dari segi pakaiannya, Betul. dari segi saya pembawakan dirinya, Betul. dari segi apa yang tak boleh dicakap, apa yang ya. Kadang-kadang kita dalam zaman kita yang mana semuanya mementingkan tentang social media, Betul. kita pun turut teruja untuk berkongsi. Betul. Tetapi bila mana kita berkongsi sesuatu, saya selalu bercakap dengan diri saya, sebab saya
uruskan social media saya sendiri. Oh, okey. Maknanya FB saya yang karang, saya yang pilih gambar, saya yang post. Begitu juga dengan IG dan sebagainya. Betul. Jadi bila mana sebagai isteri kepada pemimpin, bila mana saya nak berkongsi di social media, saya sentiasa berfikir dahulu. Kalau saya tuliskan sebegini, apakah impaknya kepada suami saya? Betul. Adakah ia akan membawa satu liability kepada suami saya sebagai pemimpin? So yang itu adalah perkara pertama. Yang keduanya sebagai ibu. Okey. Saya juga kena pastikan bahawa bila mana kita pergi ke kawasan, sebab saya selalu bercakap bila saya turun, tugas saya bukan nak mengambil alih tugas ahli parlimen. Oh, okey. Okey. Jadi bila Ustazah sebut tadi nombor 1 dekat kementerian, saya dah tarik nafas, dah tak tahan, tak tahu nak lepas ke tak lepas dah ni. Sebab nanti takut dia salah faham. Yang keduanya, saya pastikan bahawa kehadiran saya adalah untuk sebagai added value, sebagai penambah kepada apa yang suami saya lakukan di sana. Dan yang ketiganya adalah untuk compliment. Compliment ni bermakna untuk melengkapi apa yang mungkin ada kekurangannya, maka saya sebagai isteri saya akan melengkapkan. Jadi program dari segi peranan tu, bila saya cakap tentang ibu, seorang ibu, saya sentiasa bercakap dengan diri saya. Kadang-kadang bila kita turun ke kawasan, bukan hanya kita ziarah. Kadang-kadang kita bercakap, kita berkongsi pengalaman, kita memberi nasihat. Dan bila pada saya amat penting, apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang saya dah buat dan dapat melalui pengalaman. Betul. Sebab itu baik saya dalam NGO ataupun saya dalam keluarga ataupun sesama dengan pengundi-pengundi Datuk Seri di Kepala Batas, saya sentiasa bercakap saya mesti walk the talk. Bermakna kalau saya nak bercakap tentang keibubapaan, saya kena pastikan bahawa anak-anak saya menjadi dulu. Betul. Sebab saya tak nak, wallahualam, saya tak nak lah nanti orang kata, oh pandai dia cakap dengan ni, tetapi sebenarnya anak-anak pun tak menjadi. Jadi pada saya itu adalah satu cabaran yang mana kita nak ditambah, Ustazah, saya penaung tau Ustazah. Saya bukan pengerusi. Oh, Dia penaung, dia tengok je. Pengerusi ni dia lagi hebat. Tapi pengerusi kita tak ada kat sini hari ni, Datin Rosni. Walau macam mana pun, saya melihat bahawa kita sebagai isteri seorang pemimpin, sebagai ibu, kita kena ada ilmu. Betul. Kita kena ada jati diri kita. Kita kena faham kepada susur galur. Orang mungkin kata bahawa suami saja berpolitik. Tetapi bila cakap pasal politik, saya melihat kepada dalam kehidupan kita seharian, kita tidak lari daripada politik. Betul. Kita nak minta suami kita belikan kita satu jubah. Kena ada politik juga Ustazah. Betul. Kan? Jangan Tak boleh direct. kata, bang nak beli jubah, confirm dia tak belikan. Bila anak kita nak minta kebenaran untuk pergi keluar dengan kawan-kawan, dia pun ada politik. Dia tengok juga politik dia dengan ayah umi lebih baik ke dengan walid lebih baik. Jadi dia akan gunakan skill-skill politik tu. Jadi pada saya itu adalah kemahiran-kemahiran yang harus kita ada sebagai isteri pemimpin. Saya ingin, saya nak menggambarkan kesyukuran saya sebab saya ni memang dilahirkan dengan sifat-sifat itu dan ditambah dengan saya dibentuk melalui pelibatan saya sejak di bangku sekolah, universiti dan juga selepas di alam pekerjaan. Jadi itu yang sebenarnya membentuk saya. Sebab itu bila melihat itu, sebagai seorang ibu, sebagai suri, kita nak membentuk generasi yang masa akan datang, kita kena belajar semua itu. Kita kena kaji segala-galanya, kena lihat hala tuju kita. Sebab kalau hala tuju kita jelas. Hala tuju saya apa? Hala tuju saya adalah untuk membantu suami saya agar dia dapat menjalankan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Ya, itu adalah satu tanggungjawab. Dan saya juga kena letakkan diri saya bahawa saya tak boleh jadi liability kepada suami saya. Itu yang saya maksudkan bila mana apa saja yang kita buat sebagai isteri, terutama sebagai isteri pemimpin, kita kena melihat kepada faktor-faktor itu. Betul. Okey. Jadi maaf ya Ustazah, kita sambung sikit. Okey, jadi kalau macam tu, okey, itu kata ibarat macam tangan yang menghayunkan buaian
dapat menggoncangkan dunia. Itu saya boleh orang kata apa, beri perumpamaan kepada Datin Seri lah kalau macam tu. Okey, itu. Jadi Ustazah, kalau kita melihat apa yang Datin Seri berkongsi dengan kita, okey, dapat kita lihat apa yang Datin Seri berkongsi dengan kita. Saya dapat beri perumpamaan ataupun kalau bahasa Arabnya balaqah, balaqah. Balaqah. Okey. Tangan yang disangka lembut menghayungkan buayan dapat menggoncang dunia. Adakah pepatah itu sesuai untuk digunakan? Okey, Hari ni. hari ini Ya. kan dengan tajuk ini, tapi bukanlah tajuk ini bermakna kalau kita nak kata nak menampak kata perempuan itu hebat, tak, tapi kita nak membuka minda bahawa kita nak bagi orang kata keyakinan kepada perempuan kaum Hawa di luar sana bahawa sebenarnya kita adalah pemimpin di rumah, melahirkan pemimpin dari rumah dan juga boleh memimpin dalam organisasi. Mungkin Ustazah boleh berkongsi. Okey, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih di atas soalan tu. Itu pepatah yang sangat tepat, lepas tu relevan untuk sepanjang hayat lah, sampai kiamat lah. Ibaratnya, iaitu tangan yang menghayung buayan boleh menggoncang dunia. Kalau ayun buayan ni, biasa ayun macam mana? Kasar ke lembut? Lembut. Kalau kasar memang tak tidur lah. Kan budak tu terkejut lah kalau kasar. Bahkan kalau yang ayah pun hayung buayan pun akan lembut juga. Okay. Subhanallah. Jadi tangan yang menghayung buayan di sini dia lebih kepada sinonimnya kepada ibu lah, bayangan kepada wanita. Dan tangan perempuan kan lembut. Betul. Betul kan cik, kan? Betul. Lembut berbanding lelaki. Mungkin dari segi ciptaan Allah dan dari segi pergerakan pun. Kita boleh buat percubaan lah, lelaki tampar dengan perempuan tampar. Ataupun lelaki cubit dengan perempuan cubit. Dan Allah ciptakan kelembutan tangan wanita ini ada fungsi dia. Kekerasan tangan lelaki pula fungsi dia berbeza. Kalau perempuan dia sesuai buat kerja apa kalau kat rumah? Masak. Okey, lelaki pun boleh masak juga. Betul. Lagi lebih sesuai apa? Lipat kain mana lagi elok, kemas. Lelaki ke perempuan? Baik ngaku. Ada tiba-tiba. Betul Encik? Nanti kita cek dengan isteri Encik ya. Okey, kalau bab mengemas, menyapu, orang lelaki kau perempuan lagi cepat menyapu? Biasa orang lelaki, tapi macam tak sapu. Dia sapu sekejap dah siap. Lepas tu kita kata, dah sapu dah siap. Dah, apa payah sangat. Lepas tu orang perempuan akan ambil balik penyapu tu. Dia akan sapu dan dia akan buktikan betapa banyak lagi sampah yang boleh dikumpul. Sebab orang perempuan kan akan selak, akan angkat, akan korek bawah. Lepas tu jawab si suami, yang tersembunyi jangan dicari-cari. Kan maksudnya. Tangan yang lembut ini subhanallah, hasil daripada tangan yang lembut itulah lahirnya kasih sayang. Memeluk, mencium, membelai anak. Subhanallah. Tapi tangan kasar lelaki pula untuk buat kerja-kerja yang berat, kerja yang kasar. Sebab itu berhentilah bergaduh perempuan dengan lelaki, netizen apa kan. Kerja rumah ni sepatutnya kerja siapa? Kalau kita seronok, orang perempuan seronok berpegang pada hujah, sebenarnya kerja rumah ni semua lelaki. Masak patutnya suami. Semua tu suami. Orang perempuan ni sebab ihsan je, lepas tu dia buat. Kalau siapa yang bertanya saya tak setuju. Walaupun nampak lebih, seronok kan jadi perempuan macam tu kan. Bahkan kalau perempuan tak nak buat kerja pun tak berdosa. Sebab suami tak boleh paksa. Patutnya suami kena sediakan itu, sediakan ni. Tapi contoh yang ditunjukkan oleh ibunda kita Khadijah berbeza. Contoh yang ditunjukkan oleh ibunda kita Fatimah berbeza. Dan wanita-wanita saleh yang telah dijamin syurga, mereka itu sangat berbeza. Mereka tidak menuntut hak. Mereka tidak petikaikan tugas mereka di rumah. Bahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, subhanallah, permaisuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dia yang tercinta, pernah meminta seorang pembantu daripada Rasulullah, menunjukkan betapa beratnya kerja Fatimah, kerja rumah Fatimah. Sampaikan tangan sangat kasar, tubuh badan berlekuk tulang dan sebagainya, angkut air daripada jarak yang jauh. Tuan-puan dimati Allah sekalian, adakah Sayyidina Ali tidak membantu Fatimah? Tidak, bukan tidak membantu. Tapi Sayyidina Ali kita tahu adalah panglima perang yang sangat hebat. Selalu tinggalkan Fatimah bila melakukan siri-siri dakwah, peperangan dan sebagainya. Bukan tinggalkan sehari dua, kadang-kadang berminggu, kadang-kadang berbulan. Dan Fatimah lah yang menguruskan binatang ternak, menguruskan anak-anak seorang diri, mencari rizki untuk dimakan dan sebagainya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila para ulama bincang tugas-tugas di rumah sebenarnya tugas siapa? Jawapannya adalah tugas bersama. Sebab Rasul bila pulang ke rumah melakukan kerja rumah. Bila Rasul tidak ada di rumah, isteri melakukan kerja dengan sangat efisien. Kerja bersama tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi kerja itu sebagian ulama mengatakan mengikut tangan.
Kerja-kerja yang memerlukan kelembutan, maka wanita. Kerja-kerja yang memerlukan kekerasan, maksudnya kasar, mungkin potong rumput lelaki lah. Mungkin angkat sampah benda berat lelaki lah. Benda-benda bertukang lelaki lah. Begitulah. Subhanallah. Jadi saya nak buat kesimpulan. Berkenaan dengan tangan yang menghayung buayan. Boleh menggegarkan dunia. Subhanallah, menggoncangkan dunia. Semua yang ada di sini, baik lelaki ataupun perempuan, semuanya lahir daripada seorang ibu. Betul. Seorang ibu. Wanita yang kita nampak lemah. Wanita yang kita nampak, oh perempuan kan nampak hati tisu. Subhanallah, lemah lembut kan. Mudah dipijak-pijak, disuruh-suruh. Kalau kat pejabat mana lebih rajin? Perempuan ke lelaki? Staf lelaki ke staf perempuan? Hari ni hari perempuan, tajuk suri. Ni hari perasaan sedunia. Lelaki pun tak ramai ni. Diorang pun tak berani nak lawan perempuan. Subhanallah. Kadang-kadang biasa, sebab saya pun pengalaman government servant berapa lama, bukan kata lelaki tak efisien, tapi yang mudah disuruh-suruh, mudah buat kerja, biasanya perempuan. Lelaki dia ada ego dia dan sebagainya, tapi alhamdulillah lelaki di sini semuanya kita nampak ni, daripada dahi kita nampak. Sebab mulut tak nampak, dahi tu kita nampak. Semua ni adalah yang rare. Lelaki-lelaki yang dipilih oleh Allah untuk berada di sini, insya-Allah. Dan juga jangan marahlah yang lain pun. Cuma saya nak sebutkan tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Wanita yang dilihat lemah itulah mampu menanggung sakitnya mengandung. Orang lelaki kalau saya tanyalah, 10 kilo, kalau 10 kilo gula tuan-tuan, diletakkan pada perut, agak-agak berapa hari boleh bawa? 10 kilo, 1 kilo, 2 kilo kalau kita bawa pergi ke mana-mana dah berat dah. Jangan tinggal 24 jam. Terasa pula cik kameraman. Orang lelaki sebab ramai yang mengandung tak boleh salin. Kan? Tak sampai hari. Tapi nak sebutnya, ibu mengandungkan anak lebih 10 kilo ya. Sebab air ketuban dah berapa kilo, campur baby, campur macam-macam. Kadang-kadang kita bayangkan 10 kilo diikat pada perut, agak berapa hari boleh bawa. Dan tak boleh letak. Diikat tu, nak tidur pun biarlah 10 kilo atas perut. Nak pergi tandas pun 10 kilo lah. Walaupun lelaki nampak gagah perkasa, mungkin lelaki 2 hari surrender, sakit pinggang aku. Tapi sebab perempuan Allah ciptakan, dia dah imun tau dengan sakit. Dia sebenarnya sakit, dia sebenarnya penat, dia sebenarnya sakit pinggang. Mungkin dapat menyusu tu selamba, tak ada masalah. Tapi sakit pinggang tuan-puan sekalian. Kalau lelaki tidur macam tu kan. Perempuan menyusu, tidur, dia nak center dengan sambil nak nyusukan baby tu, bangun-bangun, tak boleh nak gerak. Betul. Sebab dia bukan tidur ikut keselesaan dia, tapi keperluan si anak tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Betul. Belum cerita bab melahirkan, sikit. Ada kajian saintis barat. Dia buat kajian contraction. Saya tak tahu datinsi berapa orang. Saya 9 kali mengandung, 7 kali saya bersalin, gugur 2 kali. Masya Allah. Memang ada alat yang dipasang. Yang mana doktor, kadang-kadang doktor akan tanya, Asma, awak okey? Bolehlah doktor. Kenapa? Graf ni menunjukkan kesakitan yang dah limit dah. Kamu boleh bertahan lagi? InsyaAllah. Dalam keadaan kita sangat sakit menggigil. Sebab dia ada bacaan dia. Mungkin kalau tahap sakit macam ni, dia perlu buat sesuatu untuk support kita. Dan alat yang sama, mereka cipta satu alat untuk dipasang pada lelaki. Pernah tengok tak video tu kat YouTube? Saya harap lelaki di sini perlu dites jugalah. Kan, Masya Allah. Di YouTube, dia ambil berapa orang lelaki sadar. Nampak sadar ni. Bukannya lelaki lembek, kurus kering, tak, lelaki sadar. Lalu dipasang alat tu di perut dan memulakan kesakitan contraction peringkat pertama. Dia boleh tahan lagi. Naik peringkat kedua. Naik peringkat ketiga, masih lagi di bawah, bukan di tengah. Dah menggelupur dah. Oh tidak, cannot. Tak boleh, menggelupur sakit. Lepas tu doktor kata, ini baru peringkat dalam 5cm, 6cm. Kamu belum rasa 9cm masa nak keluar baby 6cm. Macam kena hirih betul-betul. Macam kena hirih hidup-hidup dengan pisau. Lelaki kata, macam mana perempuan yang nampak lemah, lembut, sebagainya, mampu menahan kesakitan yang begitu dahsyat. Lelaki mungkin paling sakit bersunat lah kot. Tu pun tak nak ulang 2-3 kali kan. Takkan nak ulang banyak kali. Orang perempuan, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, saya sendiri lepas kali pertama, bang, ni suami saya kan. Bang, tak nak dah, tak nak. Tolong, cukup. Tak lama mengandung lagi. Kerana apa? Subhanallah. Sampailah berapa keluar anak tu kan, yang belah ada, yang normal ada. Masya Allah tuan-puan sekalian, itu hebatnya ciptaan Allah terhadap wanita. Dan semua wanita tolonglah berbahagia. Kerana apa? Kita ada rahim.
Dan nama rahim ini, nama dalam anggota yang nama rahim ini bukan diberi oleh kita. Apa maksud rahim? Rahim ini daripada nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Dan salah satu organ yang dalam badan perempuan yang tak ada pada lelaki iaitu rahim, bermaksud inilah tempat jatuhnya kasih sayang Allah terhadap manusia. Allah letakkan dalam sekejur tubuh yang bernama wanita, yang mana daripada rahim itulah lahirnya manusia demi manusia. Lahirnya manusia paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tak pelik. Tak pelik apabila Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling perlu aku berbakti?" Lalu jawapan Rasulullah, "Ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa? Kali keempat tanya baru jawab, "Ayahmu." Dan disebut oleh para ulama kenapa 3 kali dilebihkan ibu. Yang pertama, ibu mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusukan. Dan ketiga-tiga ini takkan mampu dilakukan oleh lelaki. Walaupun lelaki kuat macam mana, sadar macam mana, ketiga perkara ini hanya mampu dilakukan oleh manusia yang Allah jadikan di dalamnya rahim, iaitu wanita. Subhanallah, wallahu alam. Okay. Terima kasih Ustazah. Jadi bila Ustazah berkongsi dengan kita kawan lelaki kan sepatutnya memasak Ustazah. Patutnya lah kan. Masak, buat apa lagi? Lipat baju. Lepas ni saya rasa kawan lelaki kat luar sana akan jadi risau lah kot. Jadi risau. Okey, ada soalan daripada Facebook. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ada soalan daripada Facebook. So, okey, saya buka soalan ni kepada Ustazah dan juga Datin Seri. Saya minta Datin Seri jawab, kemudian Ustazah pula akan jawab. Okey. Soalan pertama adalah sebagai seorang pemimpin, meskipun sekadar seorang ibu, okey, bagaimanakah nak kawal amarah dalam menguruskan rumah tangga, mengurus suami dan mengurus anak? Pada masa yang sama, bagaimana nak buat cara terbaik mengawal amarah untuk diri sendiri? Maksudnya kat sini, dia bertanya macam mana kita nak kontrol marah kita dekat suami kita, anak kita dan diri kita sendiri. Okey, saya pass baton pada Datin Seri dulu sebelum Ustazah ambil baton. Silakan Datin Seri. Okey. Perasaan amarah tu adalah perasaan yang normal. Ya. Bukanlah bermakna saya tidak mempunyai perasaan itu ataupun perasaan tu ada 20% je pada saya. Tidak. Tetapi apa yang saya nak boleh katakan adalah sebab itu kita perlu ada ilmu. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang suri, sebagai seorang pemimpin, kita harus ada ilmu. Dan ilmu tu bukan terletak kepada degree universiti mana, master daripada mana, master apa, PhD, tidak. Sebab ilmu itu datang daripada pelbagai cara. Saya selalu berkongsi semasa saya memegang satu NGO sekitar tahun 2000, tempoh hari. Bila mana saya berkongsi dengan anak-anak buah, saya selalu kata, kalau boleh setiap hari ataupun paling sikitlah setiap minggu pergilah satu majlis ilmu. Betul. Dan saya kata majlis ilmu tu bukan sekadar mendengar ceramah agama, bukan mendengar syarahan di universiti. Betul. Tetapi kadang-kadang bila kita dalam kereta, kita dengar pesanan daripada satu stesen radio ke ataupun daripada stesen televisyen ke, itu dah satu ilmu. Dan ilmu tu bila kita dapat, kita kena amalkan dan kita kongsi. Betul. Berapa ramai yang kita lihat ya sebenarnya yang mungkin tahap pendidikannya yang amat tinggi, Betul. ada doktor dan pelbagainya, profesor. Nanti kan akademisi marah saya pula kan. Tapi sebenarnya ukuran tentang akademik tu di situ. Tapi kenapa ada juga kepincangan-kepincangan berlaku yang di kalangan mereka-mereka ini? Contoh kalau kepincangan sosial ada juga berlaku di kalangan eksekutif. Betul. Ada berlaku di kalangan cerdik pandai. Sampai Betul. orang tanya, belajar tinggi-tinggi, jadi doktor, takkan boleh buat benda-benda macam tu. Betul. Tapi saya selalu cakap bahawa benda-benda ni adalah kerana kita ada ilmu, tapi kita tak amal. Betul. Ya, itu satu. Yang keduanya, saya pegang kepada prinsip, bila kita berilmu, ilmu itu termasuklah tentang peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai suri. Betul. Bila kita ada ilmu, contoh ya, saya selalu cakap dengan diri saya, kadang-kadang saya selalu cerita dengan kawan-kawan lah.
kadang-kadang bila kita nak menyelesaikan urusan suami nak pergi kerja. Kadang-kadang dia orang tanya saya juga, dia kata, oh Datin Sri ni atlet ke? Saya kata tidak. Pergi gym ke? Saya kata tak juga, tak ada masa. Tapi nampak okey lah macam atlet. Saya kata sebenarnya rahsia saya adalah menguruskan rumah tangga. Buat kerja rumah. Buat kerja rumah. Kadang-kadang nak menguruskan anak, nak pergi sekolah ataupun suami nak pergi kerja, turun naik tangga 7 kali. Ya, ya. Ya? Itu seorang 7 kali. Memang kalau ikutkan hati, kita marah ni sebab kita dah sampai kat bawah, dia kata tiba-tiba dia panggil, dia suruh pergi ambil lagi barang kat atas. Tapi bila kita fikir bahawa tak apa. Sebab itu saya katakan, bila kita ada ilmu, kita akan fikir kepada perkara yang positif. Betul. Oh, tak apa. Pertama, kita dapat pahala. Betul. Pahala apa? Alah, ini je yang dapat kita buat untuk anak kita. Ini saja yang kita boleh buat untuk suami kita. Betul. Saya berkongsi masa saya ingat lagi masa saya terlalu sibuk. Dulu saya bekerja, Ustazah. Jadi bila bekerja tu kadang-kadang lepas habis kerja kena pergi ke program NGO juga. Jadi balik rumah pukul 12.30 malam. By the time kita habis kerja, kemas rumah apa semua dah pukul 1 lebih. Pukul 5 kita dah bangun sebab nak siap nak pergi kerja. Penat macam mana pun, kadang-kadang ada masanya kita dapat cuti. Tapi saya sentiasa paksa diri saya bangun awal, pertama untuk mandikan anak. Yang keduanya perkara kecil lah Ustazah, yang saya nampak kecil. Yang keduanya sarapan dengan anak. Betul. Sebab orang tanya kenapa kena buat benda macam tu, bukan ada orang boleh bantu ke? Tapi saya melihat bahawa waktu berkualiti itulah yang dapat kita bina satu rangkaian kasih sayang dengan anak-anak kita dan juga dengan suami kita. Betul. Perkara Datin, masuk mandikan anak tu anak kecil. Anak kecil Anak kecil lah. Bukan yang perempuan tu. Betul. Saya kagum sebenarnya. Sebab mesti ada momen yang Ya. baik. Sebab masa itu kadang-kadang kalau kita fikir, sebab itu saya kata sebagai seorang ibu, bila sebagai seorang suri, kita kena lihat bahawa kasih sayang yang kita beri itu unconditional. Tanpa syarat. Kita dah tak boleh nak harap lah. Kita kata I love you sayang, lepas tu suami kita jawab balik I love you too. Cubalah tuan-tuan perempuan sekarang, WhatsApp sekarang pada suami. Ataupun yang suami tak payah pada isteri seronok. Tapi yang isteri WhatsApp pada suami, I love you sayang. Berapa ramai suami yang jawab dalam tempoh masa seminit? Oh ada Alhamdulillah. Ada yang langsung tak blue tick pun. Kan? Tetapi sebagai suri, kalau kita ada ilmu dan kita amal, kita melihat kepada sesuatu, bila mana kita membuat sesuatu untuk suami kita, kepada anak-anak kita, kita kena buat tanpa syarat. Kalau kita bersyarat, masa itulah bila kita buat, bila bersyarat, kita mengharapkan kita buat, orang mengatakan terima kasih. Orang kita mengharapkan anak kita akan kata, Umi, terima kasih, I love you. Tapi bila mana mereka langsung tak pandang kita, terus berlalu, kita akan rasa kecil hati. Betul. Sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu, kita kena buang tu jauh-jauh. Dan tentang amarah ni, kalau saya nak kongsi sebab itu juga bila kita nak menjadi seorang suri yang baik, kalau kita nak mencontohi Sayyidatina Khadijah, kita tak boleh pergi dekat pun dengan dia. Dia tu insan yang teramat hebat. Tetapi sebagai manusia, kita boleh jadi orang yang lebih, boleh mencontohi caranya. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, kita kena belajar pengurusan diri. Pengurusan emosi. Kita ada zikir. Kalau kita selalu, kalau kita berzikir, kita belajar tentang pengurusan emosi, saya amat yakin bahawa kita akan dapat mengatasi perasaan amarah itu. Sebab kita kena lihat juga, bila kita merasa amarah, sebenarnya negatifnya adalah kepada kita balik. Sebab perasaan negatif itu akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih negatif. Seperti mana? Mengungkit. Kita akan menangis, kita akan merajuk. Saya selalu tanya diri saya, siapa nak pujuk diri saya kalau bukan saya sendiri? Dan siapa yang nak mendengar? Hanya Allah yang boleh mendengar. Masya Allah. Sebab itu kita hanya rayu kepada Allah. Kita lihat kepada hala tuju kita,
kasih sayang tanpa syarat. Betul. Kerana semua tu akan datang, Allah akan bagi balik pada kita. Betul. InsyaAllah. Okey. Jadi Ustazah nak saya baca soalan lain ataupun nak sambung yang Datin Seri cakap dulu. Soalan lain pun boleh. Soalan Sebenarnya lain. jawapan Datin Sri itu sangat terbaik. Betul, Masya-Allah. sangat lengkap sebenarnya dan memberi motivasi secara tak langsung. Ya, Okey, ada betul. soalan yang kedua. Okey, saya bagi pada Ustazah ya. Okey. Dalam nak menjaga hati sebagai seorang pemimpin, kadang-kala apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, kadang-kala kita tak dapat lari daripada sifat riak. Okey. Ada tips tak Ustazah untuk kita nak elak riak ni supaya orang kata apa, kita buat kerja ni biar intikat kerana Allah. Kan? Sebab kalau kita buat kerja untuk mendapatkan pujian, bila orang tak puji macam Datin cakap tadi lah, kita akan frust. Kan? Kalau kata dalam kerja ni, kalau kita tiba-tiba bos kita tak puji, bos kita tak bagi kita cemerlang, kita akan very frustrated. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak mencapai KPI. Sedangkan kita dah mencapai KPI. Jadi ada tak apa tips supaya kita tak berlaku riak dan supaya kita betul-betul buat kerja ini adalah tingkat dalam hati kita, kita buat kerja adalah kerana Allah. Okay. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab ni soalan mengejutkan. Lepas tu kena pula berkenaan dengan riak. Ada kata-kata ulama. Dia bukan hanya kata-kata hukama. Hukama ni bijaksana lah. Ulama tapi saya lupalah. Yang alim, orang yang alim lah menjawab. Bila ditanya tentang riak, dia menjawab, kadang-kadang untuk kamu mencapai satu darjat keikhlasan, kamu perlu menempuh riak dulu. Untuk kita nak capai satu keadaan yang kita ikhlas buat semata-mata kerana Allah, mesti tempuh riak dulu. Dan kita tahu bagaimana sakitnya riak, kemudian baru kita tahu bagaimana manisnya ikhlas. Subhanallah. Dan hampir mustahil manusia selain pada Rasulullah SAW selamat daripada penyakit riak. Bahkan manusia memang cenderung untuk dilihat apa kebaikan dibuat untuk dihargai dan ditunjukkan kepada manusia. Masya Allah. Dan kalau kita nak tengoklah riak yang ada pada diri kita, simple saja. Contoh kalau kita solat seorang diri di rumah, mungkin tertibnya berbezalah. Kan? Kalau nak nampak lagi perbezaan dia, kita semayang dekat surau contohnya kan. Semayang kat surau, masa tu tak ada orang. Kita pun semayang agak laju. Tiba-tiba nampak ada orang masuk. Mungkin masa tu lah tantang tu dah. Tiba-tiba slow, tiba-tiba khusyuk. Subhanallah. Lepas tu bunyi pula orang tu bercakap sama dia. Ya Allah, seronoknya tengok dia solat. Oh, lagilah. Makin lama. Lepas tu siap bangun pula solat sunat. Ya Allah, solat sunat pula. Padahal kat rumah tak ada solat sunat semua tu. Masya Allah. Kadang-kadang samalah kita kat rumah. Mungkin kadang kita minum berdiri kan. Kadang-kadang kita makan kacang pun berjalan-jalan sambil berjalan. Tapi maulah Datin kalau depan orang macam ni, kita kalau boleh minum tu sopan sangat. Letak pun sopan. Masya Allah. Kalau ada kacang pun kunyah. Maksudnya kita automatik akan berubah. Akhlak kita, penampilan kita, wajah kita. Subhanallah. Kita mungkin kalau dengan anak orang lembut. Betul. Kan? Betul. Ada tetamu datang bawa anak kecil tumpahkan air Milo atas kapet warna putih pula tu. Tak apa. Kita kata, it's okay. Nama pun budak-budak. Tak apa, it's okay. Lepas tu tetamu ni mesti, ya Allah, kagumnya Datin Seri. Ni Datin Seri lain lah ya. Kagumnya Datin Seri tak apa nak marah. Nama pun budak. Macam tu lah kan. Lepas tu dengan tenangnya ambil kain, lepas tu lap-lap. Lepas tu baliklah tetamu tu, tiba-tiba anak kita pula. Nah, ambil air Milo, tumpahkan. Agak-agak sama tak respon kita? Mungkin tak sama. Kenapa ni? Kan elok minum kat dapur tadi kan. Umi dah pesan minum kat dapur. Kenapa ya? Anak pun tengok kita. Tadi macam malaikat. Tiba-tiba macam raksasa pula kan. Saya pun pernah kena dengan anak saya. Subhanallah, masa tu tetamu datang. Lepas tu saya senyum ceria. Padahal saya penat sangat. Tapi tetamu, takkan kita nak tunjuk muka penat kan. Sebaik saja tetamu tu balik, saya pun duduk berehat macam muka penat. Lepas tu anak saya nama Imran datang. Umi, kenapa Umi muka macam tu? Umi penat lah Imran, Umi penat. Tadi Umi tak penat, Umi penat juga. Tapi dengan tetamu, mestilah Umi kontrol. Dengan Imran, Umi tak perlu kontrol. Dia tanya macam tu. Kenapa dengan Imran, Umi tak perlu jaga ke air muka Umi? Soalannya macam tu. Masa tu umur dia 6 tahun lebih kurang. Memang kita tak boleh selamat daripada melakukan sesuatu kebaikan apa ni sebab nak dilihat
nak dihargai oleh manusia. Dan apa yang mampu kita buat? Ialah selepas itu istighfar, mohon taubat supaya amal baik kita tadi, layan tetamu, kita bagikan wajah yang manis tu patutnya dapat pahala. Tapi kalau kerana manusia lah, bukan kerana Allah kita berwajah manis semua tu, maka kita tak tahu dapat pahala ke tidak. Sepatutnya kita boleh kekal berwajah manis walaupun kepada anak, kepada suami. Ini kadang-kadang dengan suami buka je pintu, bang saya penat ni tahu, saya tak rehat. Daripada pagi sampai petang tak ada rehat sampai sekarang. Muka tu kan macam tu je. Tapi sebaik sebelum balik tu kan main dengan kawan-kawan. Okey dah, jumpa besok. Okey, jumpa lagi. Sampai kawan-kawan tanya, kau tak penat pagi sampai pukul 5? Okey. Okey, insya-Allah zikrullah. Contoh. Kan main lagi dengan customer, boleh senyum. Dengan bos makin hamu pun, kau kena marah dengan bos lah. Okey. InsyaAllah saya memang dilahirkan penyabar. Kan? Tapi bila dia balik rumah, dia tunjuk semua kepenatan daripada suami. Kenapa tak kekalkan? Sebab itu, kalau kita perhatilah diri kita, kita akui betul-betul, susahnya kita nak selamat daripada riak. Bukan dalam ibadah saja, dalam apa yang kita lakukan setiap hari. Apa maksud riak? Melakukan sesuatu kerana manusia. Betul. Itu masuk riak. Untuk dipamerkan, untuk dipuji. Betul. Subhanallah. Jadi apa yang mampu kita buat? Banyakkan istighfar, mohon taubat, mohon pertolongan dengan Allah. Dan satu doa yang kita boleh amalkan tuan-puan sekalian, doa yang kita selalu baca dalam solat, doa iftitah. Saya selalu suka share lah perkara ni, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebab doa ni saya rasa semua orang hafal. Kita ada sebut kalimah apa? Kita start dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-puan, sebelum saya baca, saya sambung lagi hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan kelebihan membaca doa iftitah. Hadis sahih, Nabi bersabda. Ini sabda cerita para sahabat. Ketika Rasulullah sedang menunaikan solat, ada sahabat yang membaca doa iftitah. Kemudian selepas selesai solat, Rasulullah bertanya, siapakah di belakangku tadi membacakan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Setakat tu. Kemudian sahabat bertanya, aku ya Rasulullah. Sahabat mengaku, aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, subhanallah, bacaan itu sangat indah, sangat sempurna. Kerana ketika kamu membacanya, pintu langit terbuka. Pintu langit dibuka, maksudnya ketika itu doa diangkat oleh Allah. Dan kita tahu solat itu adalah merupakan doa. Dan menurut riwayat lain, dia sambung lagi dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang saya sebut zikir ataupun doa untuk jadi orang yang ikhlas. Sebab kita sebut apa? Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Maksudnya, ibadah ni termasuk ibadah khusus dan ibadah umum. Menyapu, masa menyapu ikhlas. Ikhlas, nyapu. Tak ikhlas datang bila apa? Suami balik, duduk, layan tengok TV. Dia mula berlawan dengan ikhlas tadi tu. Bang, awak tahu tak? Saya tak rehat tau. Awak balik, minta air. Ikhlas akan diuji kadang-kadang bukan masa buat. Diuji selepas selesai buat. Syaitan tak nak kita dapat pahala menyapu yang besar tu. Syaitan datang dengan ujian, tiba-tiba suami ni nak rehat, suami tak fikir pun sekian-sekian. Suami pun tak sengaja, tapi Allah uji tu. Subhanallah, sebab apa? Kedudukan yang paling tinggi antaranya di sisi Allah, al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi dalam salat kita minta apa? Inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Termasuk ibadah-ibadah umum, menyapu, mengemah, masak, semua tu ibadah. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, kerana Allah, demi Allah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita beramal dengan doa tersebut, setiap kali solat 5 kali kita sebut, tuan-puan sekalian. Belum solat sunat lagi. Kita dah ulang-ulang, akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Maksudnya di luar depan orang pun kita minum lemah lembut, di rumah pun lemah lembut. So itu ulama kata, nak tahu kamu ini orang yang berpura-pura ataupun orang yang ikhlas, kamu akan melakukan ibadah sama seperti mana kamu buat di khalayak, sama seperti kamu bersendirian di rumah. Tak ada beza. Itulah kalau kamu nak melatih diri kamu menjadi orang ikhlas, mesti kena sama walaupun bersendirian. Subhanallah wallahu alam. Okey, alhamdulillah. Okey, ini ada satu lagi soalan. Kita dah bincang soalan ni sebenarnya, tapi tiba-tiba ni bila dia jadi rancak ni, dia ada soalan dengan hati dan perasaan pula. Itu kita nak kena tengok jugalah soalan ni kan. Okey, dia kata sini, Assalamualaikum kedua panel. Sangat menarik untuk tajuk hari ni. Okey, dia cakap macam ni
Saya mewakili dia bahasakan diri dia Kak Nur. Bukan nama saya. Saya Ya. Nur Izan tapi bukan Nur. Ya. Saya Izan. Okey. Okey, kenapa Kadang-kadang orang yang bertanya, dia cakap bukan dia, padahal dia. itulah, tapi sebab saya duduk sini kan, sumpah Ah. nak tarik. Okey, tak masak gurau je. Okey. Okey, macam ni soalan dia. Kenapa wanita selalu dizalimi oleh lelaki? Sedangkan lelaki itu pelindung bawah payung untuk wanita. Kak Nur, wakil pada para wanita. Siapa nak jawab dulu ni? Sebab dia rasa wanita tu dizalimi. Patutnya lelaki ni sebagai pelindung tapi menzalimi. Kita bagi Datin dulu. Okey. Sebenarnya Kak Nur, soalan Kak Nur ni amat umum. Betul. Ya, amat umum. Tapi saya harap jawapan saya ni akan dapat membantu Kak Nur lah. Dalam kehidupan kita, bila mana kita berhadapan dengan manusia, dalam kita menghadapi kehidupan ini, ada perkara yang berlaku dalam kawalan kita. Ada perkara yang berlaku di luar kawalan kita. Saya bagi contoh, katakanlah seorang isteri mungkinlah macam tadi tak dibantu oleh suami, dialah kena buat kerja semua, dialah kena jaga anak, dialah kena kemas rumah. Ada juga kes-kes yang suami ni tak bekerja pun, isteri lah juga yang sara hidup keluarga. Okey. Ya. Perkara pertama, saya selalu bercakap dengan sesiapa saja yang mungkin berjumpa saya. Kita kena, sebab tu saya kata dalam apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sentiasa muhasabah. Betul. Setiap hari sebelum tidur, kita muhasabah. Macam saya, selalunya saya fikir, kalaulah masa pagi tu saya kata, Allah, hari ni ada 8 benda saya nak kena buat. Malam tu saya muhasabah, berapa banyak yang saya dah laksanakan. Betul. Kalau saya berjaya laksanakan, Alhamdulillah. Kalau saya tak berjaya laksanakan, saya muhasabah. Kenapa saya tak berjaya? Oh, sebab saya tak susun jadual. Contoh. Dalam kes yang mungkin Kak Nur maksudkan tadi dizalimi, kadang-kadang kita yang membenarkan diri kita untuk dizalimi. Betul. Ya. Jadi perkara yang dalam kontrol kita, saya selalu cakap, apa saja yang mungkinlah, ada orang kata, ada suami pun macam tak ada suami. Sebab kita kena buat semua. Betul. Kan? Pada saya, kita melihat perkara ini, bawa kepada diri kita dulu. Betul. Bekerja dalam apa yang within our scope, yang dalam kawalan kita. Apa dalam kawalan kita? Okey, kita ada anak-anak. Betul. Kita ada tanggungjawab kita. Jadi kita cuba untuk fikir, ambil ilmu, cari ilmu, tambahkan pengalaman kita, skill kita. Macam mana kita nak hadapi yang pertama, nak rawat diri kita dulu. Betul. Merawat perasaan sedih, merawat rasa duka cita, rasa tertindas. Saya suka pegang kata-kata mak saya daripada dulu. Dia kata, Ina, kamu menangis berdarah air mata pun perkara tidak akan berubah. Betul. Jadi saya selalu cakap dengan diri saya menangis. Bila ada masalah, kadang-kadang masa kecil-kecil tu ayah marah, beria-ria ni. Sebelum tidur menangis, basah bantal ni, tu tidur. Besok okey. Jadi bila saya pegang prinsip itu, saya kata okey, saya dah menangis 3 hari. Lepas tu saya kata okey, takkan nak menangis lagi. Sebab kalau saya menangis lagi, saya akan mula dapat migraine. Bila saya migraine, nanti anak-anak saya terabai. Siapa nak pujuk saya? Siapa nak jaga saya masa sakit? Okey, cukup. 3 hari menangis. Sekarang saya kena duduk dan fikir apa saya nak buat. Kita jangan fikir macam mana kita nak ubah orang yang menzalimi kita, sebab itu adalah di luar kawalan kita. Betul. Kita kena fikir macam mana kita nak bangun, sebab pastinya Allah takkan uji kita kalau kita tidak mampu. Betul. Tetapi keistimewaan itulah yang kita belum develop. Tanpa sedar, kita tak sedar bahawa kita adalah orang yang sabar. Kita tak sedar bahawa kita ada kemahiran. Kemahiran apa? Oh, rupanya kita ni memang jarang masak. Tapi kalau masak, campak-campak pun sedap. Itu skill-skill benda-benda yang kita tak tahu. Jadi, kalau menjawab soalan pada Kak Nur tadi, saya suka Kak Nur kalau kita fokus kepada diri kita. Kita muhasabah, tengok balik apa yang berlaku, apa yang kita boleh buat, apa yang perlu kita lakukan yang berikutnya.
Ya. Dan satu perkara juga, wanita ni yang saya nampak, kita kena belajar untuk menjadi seorang yang asertif. Betul. Asertif iaitu keupayaan untuk mengatakan tidak dalam cara yang baik. Kadang-kadang kita penat macam mana ni, bila suami suruh, kita buat juga. Tapi dalam hati bebal je kan. Bila anak minta, bebal je. Tapi kita buat. Ada orang, dia akan burn out. Ini yang kadang-kadang membawa kepada masalah-masalah depresi. Baru minggu lepas, bila saya balik kawasan, saya tengok ada satu kes, budak 9 tahun, berdiri tepi jambatan Pulau Pinang, tahan kereta, bagi tahu mak dia depression, terjun jambatan, dan ayah dia terjun untuk selamatkan maknya. Tapi nasib baiklah ada kereta cepat panggil bomba dan dapat selamatkan dua-dua. Betul. Ya. Saya nampak benda ini sebenarnya pengurusan diri. Pengurusan diri itu penting, sebab itu pada saya, siapa pun kita kena sentiasa tambah ilmu. Tambah zaman sekarang ni kita ada banyak cabaran sebagai ibu. Macam ustazah, saya memang kagum lah dengan ustazah, ada 7 orang anak. Tapi boleh lagi berkongsi dan dapat pergi ceramah dan sebagainya, bukan senang ya. Dan itu sebenarnya mungkinlah cik moderator kata saya ni hebat lah apa, tapi saya banyak nak belajar daripada ustazah lagi. Sebab itu kita kalau nak jadi insan yang lebih baik, setiap hari ini adalah proses pembelajaran. Betul. Bukan bermakna kita dah dapat PhD, kita dah dapat 2 master, anak kita dah berjaya, dah jadi doktor, kata anak kita 777 dah masuk universiti, kita dah boleh boleh bangga kepada orang, kita dah berjaya. Sebenarnya cabaran itu akan berterusan selagi kita masih diberi hayat oleh Allah. Okey, betul. Okey, terima kasih. Ustazah, mungkin nak tambah sikit yang kata Kak Nur tadi tu, yang rasa dianiaya. Kesian dekat dia Ustazah. Mungkin Subhanallah. Ustazah boleh share sikit. Saya sebenarnya yelah sebenarnya tak kenal Datin Seri. Oh, okey. Kan? Pernah tengok, pernah tahu sikit. Tapi bila Datin Seri dengan latar belakang ada 2 masters, lepas tu kaunselor kan? Kaunselor. Lepas tu Masya Allah, Datin Seri berpegang pada prinsip walk the talk. Maksudnya buat apa yang kita cakap. Itu yang paling susah sebab kita sentiasa akan diuji dengan apa yang kita cakap. Bukan sekadar apa yang telah, dan kita kena bersedia apa yang akan datang. Betul. Memang kena bersedia apa yang datang. Saya perhatikan itu berlaku dalam diri saya. Kalau saya bercakap tentang pendidikan anak sekian. Saya seolahnya kena terus bersedia, aku bakal diuji dengan anak. Seolah begitu. Betul. Bila kita cakap, okey, hari ni cakap pasal suami gini-gini. Aku kena bersedia, aku akan diuji juga, perlu sabar dengan apa yang Allah uji melalui suami. Betul. Subhanallah. Sebab itu ramai orang, bahkan ada beberapa kawan saya, dia tak nak ceramah. Dia kata sakit. Bila cakap tu, tantang tu juga Allah uji. Bila cakap ni, Allah uji sekian. Hari tu cakaplah pasal marah, tajuk pasal marah, contoh kan. Okey, keluarlah dalil Quran, hadis Nabi, sekian dengan kisah-kisah pasal mengawal marah ni. Masya Allah. Memang tunggulah berapa minit ke berapa ni, kita akan diuji dengan situasi yang bagaimana kita nak apply amalan, ilmu tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, subhanallah, saya pun nak sebutkan, kita nampak Datin Seri berada di tahap sekian-sekian. Betul. Sekarang tengah buat PhD pula. Betul. Yang kita nampak adalah pencapaian ataupun kejayaannya. Betul. Sama juga, sini kan ada banyak jawatan hebat-hebat ni. Ketua pengarah, ketua penolong pengarah, timbalan, doktor. Ni semua hebat semua ni. Kan jangan kata Ustazah, kita orang belakang tak hebat. Semua hebat. Allah ciptakan kita semua ada kehebatan berbeza saja. Subhanallah. Kita tak akan mampu capai tahap ni walaupun pendengar, mungkin pendengar-pendengar rasa mana lagi mencabar, bercakap ke mendengar? Saya rasa Dia tak berani nak cakap. ada yang lelaki kata bukan mudah ya nak duduk macam tu, nak dengar sampai habis, mungkin diwajibkan, saya tak tahulah kan. Masya Allah. Ikhlas datang majlis. Subhanallah. Maksudnya sejam setengah nak duduk setempat, lepas tu nak mendengar, lawan mengantuk, lawan penat. Maksudnya kita nak sampai tahap ni sebenarnya
kita telah menempuh banyak dah ujian dan cabaran pada masa yang lalu Betul. yang mengacu dan membentuk kita pada hari ini. Sebab itu dalam kita berterima kasih kepada kenangan-kenangan manis yang membuatkan kita gembira, kita kena jauh berterima kasih kepada kenangan pahit yang membuatkan kita kuat. Kenangan pahit yang membuatkan kita sabar. Kenangan pahit yang membuatkan kita menangis dan merayu kepada Allah. Dan sebenarnya ahli syurga itu adalah mereka yang telah menempuh semua pengalaman-pengalaman pahit dan perih ini, namun mereka tetap teguh dengan beriman, memuji Allah, solat, zikir dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu kalau kita nak berterima kasih di antara kenangan manis dengan kenangan pahit, sebenarnya kita lebih banyak berterima kasih pada kenangan pahit. Kalau tak, kita tak jadi seorang pemaaf. Kenapa Allah temukan kita orang yang menyakitkan hati kita? Kenapa Allah temukan kita dah baik, kita jaga solat, kita jaga sekian-sekian, tapi kenapa suami kita zalim kita? Betul. Kan, kenapa sekian-sekian? Kita tak tahu jalan syurga kita melalui jalan yang mana. Ada orang jalan syurganya adalah dia dapat suami yang baik dan dia berbakti pada suami, lalu dia dapatlah pahala isteri yang salehah melalui jalan berbakti pada suami. Ada wanita pula banyak melalui jalan apa? Keperitan, dapat pasangan yang zalim, pasangan yang tak solat, pasangan buat maksiat, pasangan yang curang dan sebagainya, pasangan yang khianat. Lalu dia tetap teguh menjadi isteri yang tetap menghormati suami. Subhanallah, tuan-puan saya, ini bukan satu perkara yang mudah. Perjuangan mujahadah yang sangat hebat. Sebab apa? Untuk jadi isteri yang taat kepada seorang suami yang baik, ia tidak susah. Bukan maksud saya ia mudah apa, tapi ia tidak sesusah berbanding nak taat dan hormati dan muliakan suami dalam keadaan suami itu menyakiti hati kita. Kerana siapa yang dah sampai tahap ni, tuan-puan sekalian, dia telah mencapai satu kedudukan melakukan ketaatan kerana Allah. InsyaAllah. Sebab kalau dibuat ketaatan itu kerana suami dia dah stop dah, dia dah akan berhenti dah. Tapi kerana Allah dah polish dia daripada ujian demi ujian, akhirnya dia dapat kedudukan, dia buat kebaikan ni kerana Allah. Sebab yang maha menghargai Allah, ya syakur, yang maha menghargai. Manusia takkan mampu menghargai kita, tuan-puan sekalian. Bukan manusia tak mahu, tapi memang Allah ciptakan manusia tak akan mampu. Jadi yang hanya mampu menghargai apa yang kita buat, pengorbanan, kesakitan, apa semua hanyalah Allah. Hanya Allah yang melihat segala apa yang kita buat. Allah ya basir. Allah ya syahid, yang maha menyaksikan. Allah sebaik-baik saksi apa yang kita buat. Betul. Kalau kita tanya, bang, awak tak nampak ke apa yang saya buat selama ni? Ya. Tapi dia dibutakan dengan banyak perkara, tuan-puan sekalian. Jangan terasa pula, saya bukan nak tuduh lelaki je ni. Sebab memang tajuknya suri. Kalau sura, saya cakap asal sura pula kan. Jadi kita pusing balik lah. Bagi suami yang teruji dengan isteri pula, kena rasa macam tu lah. Ada banyak suami kan bagi hadiah kat isteri, kan buat baik pada isteri, tapi isteri tak berubah, isteri curang, isteri sekian-sekian. Jadi masa tu pujuk diri kan. Isteri tak akan mampu menghargai sebagaimana Allah menghargai kita. Dan sebagai kesimpulan, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis yang sahih Nabi sebut, manusia bila di padang mahsyar, ini mafhum daripada hadis ni. Hadis tu panjang. Nabi bersabda, sekiranya manusia itu tahu, manusia di mahsyar kelak, sesungguhnya manusia di mahsyar ramai meminta, mereka meminta untuk dikembalikan di dunia untuk diseksa. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk disiat kulit hidup-hidup. Mungkin kalau kita fikir, apakah sakit yang paling dahsyat? Kanser ke? Aksiden ke apa? Kalau kita fikir kan, siat kulit hidup-hidup ni Lagi sakit. sakit. Ambil pisau, toreh, siat, tarik. Tak terbayang. Tapi Nabi sebut ayat macam tu. Manusia di mahsyar menginginkan untuk kembali ke dunia untuk disiat kulit hidup-hidup. Membawa masuk di situ, para ulama kata, kerana apa? Dan Nabi sambung, kerana melihat betapa besarnya pahala ujian ketika hidup di dunia dahulu. Maksudnya manusia di mahsyar rasa macam cemburu kepada orang yang berat ujian di dunia dahulu. Kenapalah aku tak diuji macam tu? Allah, ujian. Kenapalah? Sebab melihat ramainya yang dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu sab. Salah satu pintu syurga yang sahih disebut dalam satu hadis Nabi, babus sab, pintu-pintu sabar. Yang mana bila orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga, Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Dan ketika itu para malaikat, Allah menyambung firman-Nya, ketika itu para malaikat berdiri di setiap penjuru syurga menyambut kedatangan orang-orang yang sabar. Dan antara jalan luas, paling luas, highway paling luas masuk syurga adalah jalan sabar. Dan orang-orang ini dipanggil masuk. Mereka adalah golongan yang masuk syurga bukan tanpa dihisap, tanpa diazab neraka. Maksudnya dia subhanallah, dia terus masuk syurga
tanpa diazab dengan perbuatan-perbuatan mungkin ada maksiat, dia diampunkan kerana apa? Dia sangat redha dengan ketetapan Allah, takdir Allah, ujian Allah. Tapi sekiranya ujian itu sampai berlaku kerosakan tubuh badan, wahai para isteri sekalian, sepak terajam pukul, maka ketika ini sabar yang perlu diambil adalah sabar memohon fasah. Jangan kita kata, tu dah tak sabar lah tu sebab tu dah minta fasah tu. Sebab minta fasah dalam keadaan begitu, itulah sabar yang sebenar. Maksud sabar adalah mengambil tindakan mengikut syariat. Sebab Islam memerintahkan kita, Al-Quran pun sebut, wala tulqu aydiakum ila tahlukah. Jangan kamu biarkan diri kamu dalam kebinasaan. Kau dah pukul sepak tajam dah binasa, mohonlah fasah, selamatkan diri. Sebab dalam situasi tersebut, walaupun ada sayang, Ustaz, saya sayangnya lagi. Ustaz, saya nak bertahan lagi. Saya kata macam ni, puan mau fasah, puan cari masa tu di sini, kalau ada jodoh, nikah lagi. Kalau ada jodoh, rujuk semula. Sebab apa? Puan dah doa, puan dah ikhtiar, puan buat, dah cuba cara lembut, cara kasar, tapi suami tak berubah. Cuba cara ni. InsyaAllah. Subhanallah, itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi, kita sebenarnya masa dah sangat suntuk. Kan? Masa sangat suntuk, Datin Seri, Ustazah kan. Sebab dah 4:23 dah. Jadi, mungkin lepas ni, Datuk Roslan, Cik Nizam, kita boleh buat volume 2 pula kot. Kan nampak macam menarik sebenarnya untuk apa ni, program ni. Ada lagi beberapa soalan yang saya rasa kita nanti mungkin kita boleh orang kata through kepada Facebook Ustazah mungkin insya-Allah kan? Di Facebook kita alhamdulillah dalam 2000. Oh, dah 2000 tontonan. Okay, masya-Allah. Lebih ramai yang kenal figure kita ni. Saya seronok nak memperkenalkan Datin Seri kepada masyarakat. Subhanallah. Susah sebenarnya nak jumpa seorang orang kata apa, isteri, aku kata zaujah kepada seorang pemimpin yang sangat humble sebenarnya. Subhanallah. Ya. Okey, jadi last, ada orang ni dia nak juga soalan dia dijawab. Ada lagi. Ada satu last, tapi saya bagi masa 2 minit untuk Datin Seri dan 2 minit untuk Ustazah sebelum kita tutup kita punya ni. Okey. Okey, namanya macam ni. Assalamualaikum moderator Datin dan Ustazah. Suka nak tahu pandangan Datin dan Ustazah berkenaan kepimpinan wanita zaman moden kini yang berkejaya dianggap pelengkap kesempurnaan seorang yang bergelar wanita. 2 minit mungkin Datin Seri. Soalan dia macam mana tadi? Okey. Berkenaan kepimpinan wanita, zaman moden kini yang berkejaya dianggap pelengkap kesempurnaan seorang yang bergelar wanita. Maksudnya dia cakap wanita ni, orang kata yang berkejaya, adakah dianggap sebagai pelengkap kesempurnaan? Sebenarnya pada saya, wanita yang berkejaya ni sebenarnya cabaran dia lebih banyak sebenarnya dalam kepemimpinan. Dari segi kejayanya dia mungkin seorang pemimpin, tetapi pada zaman sekarang, di zaman yang mencabar ini, dia ada cabaran yang lain juga. Macam saya kata, untuk menjadi seorang pemimpin, pada saya, untuk menjadi seorang pemimpin seperti mana yang saya bawa ya, tentang perlunya kemenjadian menyeluruh. Bermakna kalau kita menjadi pemimpin di pejabat, kita mempunyai kerjaya, tetapi kita juga kena jadi pemimpin di rumah. Betul. Macam Ustazah sebut tadilah, dengan orang lain kita boleh senyum, boleh lawak dengan kawan, tetapi dekat rumah kita lain. Betul. Di situ terletaknya cabaran, dan cabaran itu yang kita kena belajar daripada ilmu macam mana panel yang kita ada sekarang, ataupun melalui pembacaan, ataupun melalui ujian-ujian yang ada. Macam saya sekadar berkongsi, itu perkara benchmark saya, KPI untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang mengapa orang kata, kadang-kadang in between appointment sejam tu, saya sanggup drive daripada KL balik ke Shah Alam hanya untuk 10 minit masa bersama anak. Masya Allah. Walaupun orang kata gila. Sebab sejam tu sebenarnya boleh je minum dengan kawan-kawan, nak catch up. Tapi pada saya, itu adalah KPI saya. Saya melihat kepada waktu yang berkualiti bersama anak. Anak-anak. Subhanallah. Saya yang itu saya benchmark diri saya sendiri. Jadi saya selalu cakap, kadang-kadang memang macam Ustazah cakap, ada masa saya ni bukannya perfect. Ada masanya penat, tapi bila penat tu saya fikir, kalau tadi saya boleh bagi masa senyum setengah jam dengan seorang kawan, kenapa saya tak boleh bagi waktu yang sama untuk anak saya? Betul. Memang sebagai seorang ibu kita akan lebih tertekan. Tetapi untuk memastikan diri kita tidak tertekan secara berpanjangan,
saya nak bawa balik kepada mengenali diri sendiri, belajar menguruskan diri, menguruskan emosi kita, sentiasa belajar tentang diri kita. Kadang-kadang kita lupa, kita rasa macam kita ni jenis orang yang pemarah. Tetapi orang nampak kita ni seorang yang penyayang. Betul. Perkara itu yang kita kena belajar, sebab benda-benda itu yang kita kena guna, ilmu itu kita kena guna aplikasikan untuk semua. Betul. Supaya kita seimbang. Menjadi pemimpin, biarlah secara realistiknya di pejabat dan juga di rumah. Dan saya yakin kejayaan ini yang bukan senang untuk dicapai. Betul. Kita kena cipta dan insya-Allah ia akan menjadikan kita insan yang lebih bahagia. Sebab kebahagiaan itu adalah milik semua orang, walaupun siapa kita, cuma kita kena cari dan kita kena cipta kebahagiaan tu. Okey, terima kasih Datin. Lengkap. Okey, Ustazah, sikit. Okey, sikit. Tuan-puan sekalian, saya teringat formula yang diberi oleh Prof. Muhayya sebab saya suka formula ni. Kita ada 3 sisi kehidupan. Pertama, hidup dunia privacy, iaitu kita dengan Allah. Kemudian kita ada dunia itu dunia intim kot. Dunia intim. Bolehlah apa-apa asalkan okey. Ada 3 tu. Ada 3, betul ada 3. Yang kedua, privacy kita dengan keluarga, suami dengan anak-anak. Kemudian kita ada dunia luar. Dunia luar ni lah yang kita publish dekat FB, dekat IG, yang orang sebenarnya tak tahu hakikat kita macam mana dalam rumah. Yang kita bukan semua cerita privacy kita dalam rumah tangga, bahagi kita dengan suami, dengan anak, semua kita nak tunjuk. Subhanallah. Dan yang banyak hipokrit adalah dunia luar lah. Orang akan hipokrit dunia luar. Siapa nak kenal diri dia, dia kenal dengan dunia privacy tadi itulah. Dengan anak-anak, dengan suami. Tetapi hakikat diri sebenar adalah dunia intim. Iaitu kita dengan Allah. Jadi bila kita ada masalah dengan dunia luar, dengan manusia, tengok orang tu rasa dengki, lepas tu suka komen, semua negatif belaka, semua orang tak betul lah, dia seorang je betul. Kan? Apa pun lah menteri buat, semua tak betul. Apa yang ni semua netizen sekian-sekian. Contoh kan? Sebab sekarang ni kita tak tahulah budaya maki hamun ni dah jadi biasa. Tak jadi benda tu jijik. Bahkan kalau orang cakap lembut-lembut tu macam, kau bajet bagus ke? Dah salah pula cakap bagus. Masya Allah. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang ada masalah dengan dunia luar, dia menunjukkan dia ada masalah dengan dunia privacy dia, dalam keluarga pun dia mesti bermasalah. Dan orang yang bermasalah di dunia privacy dia, dia ada bermasalah dengan dunia intim dia. Intim ni, ini tak ada waktu yang lebih intim melainkan waktu kita dengan Allah. Betul. Sebab siapa yang boleh mencapai dunia intim yang baik dengan Allah pun, solat walaupun seorang lembut, lepas tu baca doa, lepas tu baca Quran walaupun seorang. Sebab kalau depan orang, mesti baca A'udzubillah. Oh, tertib je kau tadarus ramai-ramai. Tiba-tiba kat rumah seorang, A'udzubillah syaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, sebab nak kerja khatam ni. Betul. Tapi siapa yang boleh menjaga dunia intim dia, hubungan dia dengan Allah baik, dia automatik akan bagi kesan dunia privacy baik, dunia luar pun baik. Wallahu a'lam. Itulah dia. Okey. Jadi kita dah tak ada masa lagi sebab kita orang kata sekarang ni bulan puasa, kita terikat dengan masa. Jadi untuk tajuk yang agak menarik, Ustazah, tajuk yang agak menarik apa ni Datin? Apabila suri bersuara. Kalau nak ikut ni Datin dengan Ustazah ni banyak lagi benda yang dia nak suarakan sebenarnya. Jadi Macam rasa kamcing je. kan macam rasa masa Kena buat lagi. kena buat lagi. Dengan moderator yang sama. Moderator pun in. Okey, jadi nampak in tu maksudnya akan ada on lagi lah. Kan bila ada in maksudnya akan ada on lagi. Jadi insya-Allah. Jadi untuk kata-kata terakhir sebagai seorang boleh memberi motivasi kepada para suri di luar sana dan juga secara tak langsung kepada suami kan, supaya kita dapat menjadi orang kata apa, dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, orang katakan yang bahagia. Okey, mungkin last kata-kata terakhir daripada Datin. Tadi bukan 2 minit tadi. Tadi sebab dia nak juga soalan tu ditanya dan dijawab. Okey, Jadi dia dah faham. buat hati. Jadi ini kata-kata terakhir penutup sebelum orang kata apa, kita tinggalkan Dewan ni dengan 1001 kenangan yang manis pada 8 Ramadan. Pandai moderator itu. moderator ni. Okey, silakan. Pada saya yang paling penting adalah sayangi diri anda. Masya Allah. Dalam Sayangi maksudnya. diri anda kerana diri kita ni adalah amanah dari Allah. InsyaAllah. Kalau kita sayang dengan diri kita, kita akan mula sayang dengan orang sekeliling kita dan kita akan jangkitkan sayang itu, hormat itu
kepada keluarga kita dan masyarakat kita. InsyaAllah. Dan kita kena ingat, kita ni cerminan anak-anak kita sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita fikir, kenapalah anak kita ni tiba-tiba jerit dekat kakak dia. Kita tak sedar rupanya baru setengah jam sudah kita jerit dekat kakak lagi satu. Okey. Sebab dia mendapat mesej, oh kalau masuk rumah, campak je, campak je stokin. Nanti Umi kutip. Kita adalah cerminan kepada anak-anak. Memang kita akan rasa terpaksa sebab kita terpaksa membuat perkara yang kita rasakan kita ni hipokrit. Tetapi keterpaksaan inilah yang akan menjadikan kita seorang insan yang lebih baik. Betul. Percayalah, sebab saya selalu cakap, dulu masa saya kecil-kecil saya cukuplah tak boleh mak saya ni ratu letih sedunia. Tapi sekarang saya cakap sebab mak saya jadi ratu letih sedunia lah, maka saya menjadi sebagaimana saya sekarang. Sebab itulah yang paling penting kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang mendengar, kita kena sayang diri kita, kena lihat juga what is our meaningfulness in life. Betul. Okay, kita tutup dulu. Kita kongsi di masa akan datang. InsyaAllah. Ya, subhanallah. Itu hint yang kedua dah. 3 kali hint dah tu. Okey, insyaAllah. Jadi, Ustazah. Okey. Last kata-kata terakhir untuk Ustazah titipkan kepada kami semua. Sebelum kami, orang kata apa, meninggalkan kami dengan kata satu kenangan yang manis. Cair dengan moderator. Saya niat tadi saya nak bagi tahu dah perfect dah Datin Seri. Tapi cair. Saya sudahi dengan satu hadis Nabi SAW. Khairun nas anfa'u linnas. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat kepada manusia lain. Wahai para suri, kan, wahai para wanita, kalau kita rasa, kenapa saya semua kena buat, kenapa ni? Memang Allah pilih kita untuk jadi manusia yang terbaik. Banyaknya manfaat kita untuk suami, untuk anak, kita buat kerja rumah semua tu. Akhirnya kita mati besok, kita dikhabarkan kamu adalah manusia yang terbaik. Kerana kamu banyak beri manfaat kepada suami banyak, kepada anak banyak. Wallahu alam. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk ini setakat ini dulu kita berkongsi dengan dua panel yang hebat. Apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah untuk nak membina satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan saadah. Sebenarnya ia bermula daripada rumah, dan sebenarnya rumah itu bukan saja tempat kita menginap, tetapi juga rumah itu adalah organisasi tempat kita bekerja. Jadi Masya Allah. kitalah sama-sama untuk membina yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik. Jadilah seekor singa walaupun garang tetapi ada kasih sayang di dalam hatinya. Subhanallah. Okey, terima kasih daripada saya Nur Izzat Ahmad daripada iLead, Kementerian Belia dan Sukan, dan ucapkan saya mewakili tim iLead dan Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Seri dan juga Ustazah. Dan sebelum kita tutup rancangan program kita hari ini, okey, diskusi kita pada hari ini, saya nak ajak semua pendengar semua, penonton semua, pada 22 hari bulan ini, okey, pada 22 hari bulan ini, pada hari Khamis, insya-Allah, kita akan bersama dengan seorang panel yang hebat juga, yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adik bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang akan bersama-sama dengan kita menjadi panel yang membawa tajuk yang sangat menarik, iaitu Kerja Raja dijunjung, Kerja Sendiri dikelek. Penjawat awam tunjang negara, pembangunan negara, bersama moderator hebat Encik Ahmad Syukri bin Adnan. Jadi jangan lupa kita bersiaran pada 22 hari bulan ini. Jadi setakat itu dulu, insya-Allah ada rezeki, panjang umur. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam Ramadan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.